Inilah juga yang berlaku di Palestin, di Gaza. Orang-orang yang meninggal itu baunya, harumnya luar biasa. Sebab itu kekuatan ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang yang hidup, semakin kuat dia yakin dengan perjuangan ini. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah datangkan fa'atahumullahu, maka Allah mendatangkan pada mereka azab bencana dari arah yang mereka tidak jangkakan dan tidak ditanamkan dalam hati mereka, dan ditanamkan dalam hati mereka perasaan ar-ra'bu. Ar-ra'bu ni perasaan takut. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan satu ketentuan yang mana orang beriman ini dia sendiri pun tak tahu macam mana Allah boleh menangkan. Sebab tu saya nak sebut, agama ini bukan main-main. Agama ni bukan akal fikiran. Sebagai contoh, saya ambil mudah je. Fir'aun kan, dia cari Nabi Musa nak dibunuh. Kan dia, mana-mana bayi Bani Israel yang lahir dia nak bunuh kalau laki-laki. Jadi kalau kita ikutkan logik akal, tak selamat Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa itu akhirnya masuk ke rumah Fir'aun. Ke istana Fir'aun. Membesar dalam istana Fir'aun. Maknanya orang yang dicari untuk dibunuh, orang itu membesar dalam istananya. Sebab itu perancangan Allah itu tidak dapat diatasi oleh perancangan makhluk yang lemah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebab tu orang kata, Ustaz, apalah kekuatan doa tu jangan buat pasal? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu ialah senjata bagi orang yang beriman. Orang yang beriman ni kalau dia angkat tangan ke langit, tak ada hijab lah di hadapan Allah. Apatah lagi dia itu dizalimi oleh musuh-musuh. Bertambah dekat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang mati syahid, kita nampak ramai ni. Kita nampak mati syahid. Sebenarnya Allah pilih-pilih dari jumlah penduduk Gaza 1 juta lebih, hanya berapa? Hanya beberapa ratus saja yang dapat mati syahid. Sebab tu orang yang beriman ini, hebat dia. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Pelik orang beriman ini. Kan? Diberi dia bersyukur, diuji dia bersabar. Dia membunuh dia, dapat pahala, dibunuh dia syahid. Dalam peperangan, bila berhadapan dengan musuh, dalam keadaan dia dapat dua bahagian. Dia kena, dia dapat. Dia tak kena, dia dapat. Sebab itu bila benda ni ada dalam diri kita, bagaimana Allah datangkan dalam keadaan min haitsu la yahtasibu, daripada cara yang engkau sendiri tak faham. Kemudian ditambahkan lagi, dalam keadaan ditambahkan lagi, dan apa dia? Disebutkan lagi. Wa qazafa fi qulubihim ru'ba. Ar-ru'bu ini perasaan gerun. Allah lontarkan dalam hati orang-orang Yahudi itu perasaan gerun kepada tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sepotong hadis Nabi menyebut nusirtu bi ra'bi. Nusirtu bi ra'bi masirata syahri. Dan aku diberikan kemenangan melalui rasa kegerunan di pihak musuh walaupun dalam jarak perjalanan sejauh sebulan. Tengok ini kelebihan yang Allah berikan kepada tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ni dia belum bergerak menuju tempat musuh, dalam tempoh sebulan musuh tu dah menggigil ketakutan. Ada perasaan ar-ru'bun. Ar-ru'bun ni ialah perasaan gerun, takut. Rasa gigil, gemetar, takut, kecut, rasa tak berdaya nak berhadapi dengan tentera Islam telah Allah balingkan dalam hati orang Yahudi. Dan Allah jadikan tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia itu ditakuti oleh musuh. Sebab itu musuh ni bila dalam keadaan dengan orang yang beriman dia takut. Sebab itu bila berhadapan depan-depan dia tak berani. Contoh macam Yahudi lah. Dia tak berani berdepan-depan. Jarak jauh, naik kapal terbang, naik helikopter dia berani. Ada pun secara berdepan-depan dia tidak berani. Dalam keadaan apa? Allah berikan kepada tentera orang yang beriman itu apa dia? Satu rasa berani. Tentera musuh rasa takut. Sebab itu
Tadi kita sebut jumlah-jumlah tentera Islam tu tadi. Apabila tentera Islam, contohnya di zaman Umar Al-Khattab yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, Saifullah Al-Maslul. Gelaran dia Saifullah Al-Maslul. Gelaran kepada Khalid Al-Walid, iaitu pedang Allah yang terhunus, yang tak bersarung, Al-Maslul. Maksud dia tak bersarung, dia bila-bila masa saja dia boleh menebas. Itu gelaran Khalid Al-Walid. Dalam peperangan Qadisiyah berhadapan dengan Parsi. Parsi ni agama dia menyembah api, menyembah api, Majusi. Di zaman Sayyidina Umar, Parsi jatuh. Dalam keadaan tentera Islam, jumlah dia 30 ke 36 ribu berhadapan dengan tentera Parsi 120 ke 200 ribu. Apabila kalahnya, tentera Parsi bertanya kepada Umar Al-Khattab, macam mana kamu boleh menang sedangkan kamu sedikit? Tengok apa jawab Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid selaku ketua turus tentera Islam, dia kata, "Ji'tukum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah." Kami datang dengan kumpulan tentera yang mencari mati sebagaimana kamu mencari hidup. Dalam keadaan tentera yang dibawa oleh Khalid Al-Walid itu, dia datang pergi perang nak mati syahid. Adapun tentera Parsi datang sebab nak hidup, nak balik semula ke Parsi. Sebab itu jiwa ini jiwa yang tidak ada pada tentera lain. Bahawa orang-orang Islam itu ada kekuatan yang Allah berikan pada mereka yang tidak Allah berikan kepada tentera musuh. Inilah kekuatan maknawiyah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kepada mereka satu kekuatan yang luar biasa. Sahabat yang saya kasih sekalian, hebatnya. Cuba tengok yang berlaku hari itu, macam mana tengok sahabat-sahabat yang gugur syahid di Gaza. Macam mana muka dia senyum je. Dalam keadaan cantik mukanya. Kita dah sembang hari itu. Tanda-tanda orang yang mati syahid antaranya muka dia lagi cantik masa dia hidup. Dia hidup dengan mati lagi cantik. Dalam keadaan tersenyum, air mata mengalir, dahinya berpeluh. Ini antara tanda-tanda mati syahid, mati yang baik ditunjukkan oleh Allah. Jadi saya nak sebutkan sahabat-sahabat, saya ada pengalaman, saya pergi ke Jordan, saya pergi menziarahi Mu'tah, tempat berlaku peperangan Mu'tah di Jordan. Saya ziarah kubur Zaid bin Harisah, kubur Ja'far bin Abi Talib dan kubur Abdullah bin Rawaha. Ketiga-tiga kubur ini bau yang cukup harum keluar daripada bawah tanah. Tak ada siapa bakar setanggi, tak ada siapa letak minyak wangi, bau yang cukup harum yang saya sendiri tak pernah cium dekat mana-mana kedai minyak wangi. Kemudian saya pergi ke kubur sahabat Nabi yang gugur syahid dalam peperangan Yarmouk dekat Jordan Valley, lembah Jordan. Saya ziarah mula-mula di kubur Dirar Ibnul Azwar. Dirar Ibnul Azwar. Yang ni Dirar ni orang kaya. Kaya, tinggalkan kekayaan, berjuang Islam, mati syahid. Kemudian kedua saya pergi ke kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang ketiga saya sempat ziarah kubur Surah Habil bin Ibnu Hasan. Ketiga-tiga kubur ini juga bau yang cukup wangi keluar daripada kubur. Saya bukan nak cerita main-main, nak sebutnya bahawa apabila saya sampai dekat masjid, belakang tu kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah, apabila park kereta dekat luar tu, bau yang cukup wangi masuk kat hidung saya. Lepas tu, kata sahabat saya tu, orang Jordan, dia kata, hal tashum ra'iha, hal tashum, kau cium ada bau tak? Saya pun tanya, ma hadhil ra'iha, ni bau apa? Hadhihi ra'ihatul jannah. Inilah bau syurga. Dia macam gelak-gelak main-main. Daripada luar itu saya masuk ke dalam, makin jauh, makin dekat dengan kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah, makin wangi. Dan bau wangi itu tuan-tuan, sahabat-sahabat, datang daripada kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bukan saya seorang yang bau, orang lain bau. Dan bila pergi ke kubur setelah itu, Syurahabil Ibnu Hasanah juga bau yang cukup luar biasa.
Inilah juga yang berlaku di Palestin, di Gaza. Orang-orang yang meninggal itu baunya, harumnya luar biasa. Sebab itu kekuatan ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang yang hidup, semakin kuat dia yakin dengan perjuangan ini. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sebab itu kita lihat inilah jiwa-jiwa yang luar biasa. Yang sampai hari ini Allah tunjukkan. Sebab itu kita ni ada duit sikit, cari peluang untuk ziarah tempat-tempat yang hebat ini. Sebab Jordan, Syria, mana lagi Palestin, Lebanon. Ini antara jajaran dahulunya dijajah oleh kerajaan Rom. Tetapi dibuka oleh zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Rom jatuh. Di zaman Umar Al-Khattab bukan saja Rom jatuh, Parsi jatuh. Sampai hari ini kita lihat kesan masih ada. Sebab tu tidak pelik kalau kita pergi ke tempat-tempat ini, kita nampak kesan-kesan kerajaan lama. Dekat Jordan, dekat Ephesus. Kesan-kesan kerajaan Rom lama. Masih ada lagi. Dalam keadaan itulah Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa inilah kelebihan kepada tentera Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Ayu lamma ayqanu bil jala' dammaru manazilahum min dakhil likaila yastafida minha al muslimun. Apabila mereka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dari dalam, sambil tangan orang-orang yang beriman yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar. Az-Zuhri dan Urwah dan Urwah bin Al-Zubair berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian damai dengan mereka dengan menetapkan bahawa mereka hanya dibenarkan membawa barang-barang sekadar muatan unta saja. Mereka pula memelihara kayu ataupun tiang-tiang rumah agar tidak rosak, lalu membawanya di atas unta-unta mereka, manakala orang-orang Islam telah memusnahkan rumah-rumah peninggalan mereka. Jadi sahabat-sahabat, bila mana Rasulullah kata, kamu semua ni kena keluar daripada rumah kamu, tinggalkan kampung kamu ni. Lalu perangai Yahudi ni sahabat-sahabat, dia tak nak orang-orang yang beriman untung lah. Jadi dia kena bawa barang-barang dia dengan muatan seekor unta. Di atas unta inilah mereka cabut kayu-kayu, pintu-pintu mereka, rumah mereka yang cantik, mereka letakkan atas unta. Dengan satu keyakinan, alang-alang kami tak boleh dapat, kami dihalau, kami bawa harta yang kami boleh bawa sebanyak mungkin. Biar orang Islam tak dapat apa-apa. Inilah perangai Yahudi. Perangai Yahudi. Dan hakikatnya Allah sebut yukhribuna buyutahum bi aidihim. Maknanya hakikatnya kerja yang mereka buat, mereka cabut pintu, cabut kayu rumah mereka, hakikatnya mereka lah yang telah merosakkan rumah mereka. Mereka lah yang telah merosakkan rumah mereka. Mereka yang sebenarnya meruntuhkan rumah mereka. Dalam keadaan mereka tak sedar bahawa ia merupakan satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Ini semua perancangan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya. Subhanallah. Lalu di hujung itu, fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Jadi Allah suruh kita ini mengambil pengiktibaran. Fa'tabiru ni apa dia? I'tibar. Orang Melayu kata i'tibar. Dan perkataan abara. Abara ini apa? I'tibar itu maksudnya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku untuk kita. Sebab itu Allah sebut dengan perkataan apa dia? Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran dari peristiwa ini wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Ambillah pengajaran dari peristiwa yang berlaku wahai orang-orang yang berakal, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan melakukan sedemikian
kepada sesiapa yang engkar dan tidak mematuhi arahannya dan juga rasulnya. Maknanya Allah suruh kita ambil pengajaran dari peristiwa ini. Kalau Allah boleh kenakan pada Yahudi yang mendabik dada mengatakan di atas kesombongan, dia hebat, dia kaya, dia berkuasa, dia ada kekuatan, dia ada tentera, dia ada mahligai, dia ada kota-kota yang kukuh, bahawa Allah boleh kalahkan dengan begitu mudah saja. Dalam keadaan tak berlaku pun peperangan. Maknanya dalam keadaan bila dikepung, dia rasa takut, menyerah diri. Dan mereka tinggalkan harta mereka, tanah mereka, mereka tinggalkan bawa selai sepinggang apa yang boleh mampu dibawa saja. Dalam keadaan mereka itu mengaku menabik dada bahawa mereka itu kuat. Mazanantum ayyakhruju. Wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Dan mereka mengatakan bahawa kami ni kan kuat. Tapi dalam keadaan hujung tu mereka kalah. Nak sebutnya, inilah benda yang Allah berikan satu penghinaan. Jadi maknanya kepada kita ambil ma'atibaran. Jangan kita menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan kita rasa lemah diri. Ada perasaan rendah diri, inferiority complex terhadap musuh-musuh Islam. Kan dalam berhadapan dengan musuh jangan ada perasaan pesimis. Pesimis ni maknanya rasa menghina diri sehingga rasa bahawa Islam tu tak kuat. Jangan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan kamu rasa rendah diri, jangan kamu rasa sedih, jangan kamu rasa tak kuat, sedangkan kamulah yang paling tinggi, kata Allah. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman. Syarat dia beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya janji Allah itu tepat, Allah akan membantu orang-orang yang beriman. Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran yang demikian terhadap mereka, tentulah ia akan menyeksa mereka di dunia dan di dunia, dan mereka akan beroleh azab seksa di neraka. Lagi firman-Nya, Allah menyebut, walaula an kataballahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun nar. Ayu walau anna qadallahu alaihimul bil khuruj wal jala min awtanihim ala hadha nahwi al muhin la'adzabahum bil qatli was sabi fid dunya. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa tidak menentukan bahawa mereka akan keluar dan dihalau dari negeri mereka dalam bentuk penghinaan tersebut, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan cara dibunuh atau ditawan di dunia. Sebagaimana yang berlaku terhadap Bani Quraizah pada tahun ke-5 Hijrah, iaitu selepas peperangan Khandaq. Demikian juga apa yang telah menimpa ke atas orang-orang musyrikin ketika peperangan Badar pada tahun ke-2 Hijrah. Peristiwa tersebut juga turut menimpa Yahudi Bani Qainuqa yang telah dihalau keluar dari Madinah selepas peperangan Badar. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih di dalam neraka di akhirat kelak. Jadi kalau mereka itu kalau tidak kerana Allah menetapkan pengusiran. Pengusiran ini Allah yang tetapkan. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim. Tengok. Maka Allah yang tadi yang kita sebut bersifat dengan sifat yang sempurna, dialah yang telah mengeluarkan Yahudi, orang kafir daripada ahli kitab, Yahudi Bani Nadir, dan dia yang keluarkan. Kalau tidak kerana ketetapan Allah, nescaya mereka yang pertama, mereka akan dibunuh. Dan Nabi perintahkan mereka keluar daripada rumah mereka. Dia berikan kepada mereka Bani Nadir itu selama 15 hari dikepung, supaya keluar daripada rumah. Kalau tidak, mereka akan dibunuh. Jadi maknanya sebagai satu takhfif, pengurangan daripada hukuman yang berat iaitu bunuh, mereka diusir sahaja. Diusir sahaja. Mereka diusir. Kerana ia merupakan penyusunan yang pernah berlaku kepada kabilah-kabilah Yahudi yang lain yang kita bincang. Lepas peperangan Badar 2 Hijrah, Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa buat masalah,
Kemudian datang seorang muslimat pergi buat cincin dekat kedai Yahudi dekat kampung Bani Qainuqa, lalu dicabuli kehormatannya. Kan, maksudnya dikacau, ditarik tudungnya, auratnya terbuka, lalu datang seorang laki-laki muslim menolong dan akhirnya dibunuh mati syahid. Lalu di atas kebiadaban Yahudi Bani Qainuqa itu mereka dihalau keluar. Begitu juga dengan Bani Quraizah. Nanti berlaku dalam peperangan Ahzab. Habis peperangan Ahzab, Nabi balik semula ke Madinah, ke rumah. Keadaan Nabi mandi. Dalam keadaan Jibril kata, belum selesai lagi peperangan. Kamu kena selesaikan Bani Quraizah. Bani Quraizah yang mana duduk di bahagian selatan. Kalau kita tengok, dia duduk di bahagian perkampungannya berada di selatan Madinah. Cuba memberikan ancaman kepada Rasulullah dan juga negara Islam. Akhirnya dihalau juga oleh Rasulullah SAW. Ini rentetan peristiwa yang berlaku dalam sejarah Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.